المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والموحدين والمعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا بصاحب هذا الكتاب في هذا الكتاب. أشهد أن لا إله إلا الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Maka berkata hamba, maka berkata hamba. Qala al-muallif rahimahullah, maka berkata hamba. Yang ketujuh, hayatun. Yang ketujuh daripada tujuh sifat ma'ani. Apa nama sifat tu? Hayatun. Nama dia, bukan sifat. Nama dia. Hak kita bincang ni bukan bincang sifat. Kita sebut sifat, kita panggil sifat, kita tulis sifat, bukan tulis sifat. Tulis nama. Bukan kita sebut. Kita sebut tu sebut apa? Sebut nama, bukan sebut sifat. Bukan kita tulis sifat, tulis nama. Nama banyak kelebihan dia. Boleh panggil, boleh kata, boleh tulis. Itu nama. Banyak kelebihan dia. Boleh tulis, boleh kata, boleh panggil. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah tu punya nama-nama yang mulia. Gunakan nama-nama Allah tu untuk berdoa. Doa-doa ni seru panggil. Jadi maka berkata hamba yang ketujuh. Hamba tu nampak, diistilahkan dia dengan hamba. Sifat dan sikap tawaduknya Tok Guru. Tu. Ni adat ulama dulu. Ilmu melangit. Ilmu ulama dulu melangit. Kita nak duduk tempat dia duduk mengajar pun tak layak. Tu. Tu antara sikap dan adab orang yang beradab dengan guru dia. Dia tak duduk tempat duduk guru dia mengajar. Kalau dia ganti guru dia sekalipun, dia tak duduk tempat duduk guru dia, kecuali dirintah, disuruh hang duduk tempat aku. Tu tak apa. Tu cara beradab dengan guru. Kalau tok guru kita pernah duduk di kursi tu,
Kita tak boleh duduk kursi tu. Tu beradab. Dia panggil adab. Adab orang yang mengaji. Orang faham. Orang kampung nak faham apa. Tambah. Kita ni tak layak pun. Ilmu kita ni nak nilai, nak banding dengan mereka ni, secancar pun tak ada. Kalau ilmu mereka sekawah, ilmu kita secancar pun tak ada. Tu bagi sedang lah tu. Bukan kritik, cari tang mana salah aku yang aku tak faham. Betul tak? Kalau dia kritik, cari dulu tang mana salah aku. Aku ni salah ni. Jangan bubuh aku betul. Tok guru salah. Bodoh tu. Kalau hang bubuh tok guru salah, maka hang takkan jumpa kebenaran yang ada pada dia. Kan kena bubuh hang tu bodoh dulu. Aku ni bodoh, ya Allah, depa ni alim ulama dulu alim lah. Ngaji duduk di Mekah makan yang Zam-Zam, puasa hari-hari, ngaji 23 jam, tidur sejam. Keberkatan Allah Ta'ala bagi mereka. Bahkan mereka ni orang angkat, lantik diri jadi khalifah, jadi wali Allah. Tanam dalam hati kita dulu, aku ni tak reti, tok guru ni reti. Cari kebenaran, jangan cari salah. Hang cari salah, jumpa salah lah. Betul tak? Cari salah, jumpa salah. Cari kebenaran, insya-Allah jumpa kebenaran. Nah, ni wadaknya, tawaduknya tok guru. Sirah dia kita sebut dulu berwujud. Suruh hurai tak ikut, tak erti kot. Kita pernah ni dengan mamai tu, sepatah-sepatah dia tu ada maksud. Hang hurai berwujud, aku nak dengar. Macam aku nak hang hurai, dah kata salah. Berwujud apa maksud? Ber tu apa? Tu. Boleh ingat dah. Berwujud nak hurai lagu mana? Ber tu apa? Maka berkata hamba yang ketujuh bilangan. Sifat bagi mausuf yang mahzuf, takdirnya bilangan. Kenapa? Baik. Ya, insya-Allah nah. Apa-apa nanti WhatsApp saya nah. Okeylah eh. Tu clear? Tak pakai lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketujuhnya bilangan lah, sifat bagi mausuf yang mahzuf. Pasal apa kata bilangan? Pasal tak menasabah di sifat. 7, 8 tak menasabah di sifat Tuhan tu. Kerana sifat Tuhan tu qadim. Habis yang kita bubuh tu, atas jalan faham kita bilangan. Kerana kalau letak ketujuh di Tuhan, 7, 8 ni nama dia tartib. Perkara qadim tak sabit tartib, oi. Perkara qadim tak subut tartib. Perkara qadim hak di Allah, di zat ke sifat Allah tak ada tartib. Siapa yang ikut tartib kafir dia. Kerana lazim daripada tartib ta'addud, berbilang. Maka Allah Ta'ala itu satu zat sifat dia. Tak boleh kata berbilang. Jadi takdir kalam dia bilangan yang ketujuh hayat. Kena kata gitu. Bilangan yang ketujuh hayat. Habis hayat tu apa? Nama sifat. Dia nak kata sifat. Sifat hayat. Dia kata sifat hayat. Nama sifat tu hayat. Bukan hayat tu sifat lagi. Bukan sama tu sifat lagi. Ni sifat sama ni. Ni sifat sama. Ni tulisan. Tok guru dia peralus gitu. Tok guru kita lah. Kita bukan tok guru. Tok guru kita lah. Kita mengaji kat tok guru. Dia peralus. Baru kita nampak ada hurai lagu ni. No. Tidak tak ada hurai. Aku duduk mengaji tak sampai tak hurai pun. Kan? Dia hurai. Jadi ni dinamakan sebagai jalanan. Sebahagian daripada jalanan ulama kalam dalam meletakkan tartib sifat-sifat ma'ani Allah sebagai tertib taraqi. Apa dia? Mula dengan hayat. Tertib dia menaik, orang panggil mula dengan hayat. Kalau tak sabit hayat, tak ada lah sifat-sifat yang lain.
Maka sabit sifat hayat dulu, mengaku di hati bahawa Allah bersifat dengan sifat hayat dulu, barulah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lain. Kerana sifat hayat mengesahkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang lain. Kalau tidak bersifat Allah Ta'ala dengan sifat hayat, maka tak boleh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang lain. Ini orang panggil jalanan bilang sifat cara menaik. Macam mana kita katakan qidam, baqa' itu, mukhalafah itu, bilangan kedua, ketiga, keempat, sabitnya wujud. Macam itulah kita nak kata kudrat, iradat, sama, basar, kalam, ataupun apa hayat, sama, hayat, kemudian kudrat, apa semua tu sabit dengan hayat dulu. Nak bilang qidam kena sabit wujud dulu. Bilang qidam sabit wujud dulu. Mana boleh qidam dulu, baqa' baru wujud. Nama pun ilmu akal, ilmu logika. Ilmu logika. Logika ni menyalahi nas lah? Tak. Ilmu logik akal yang tidak, yang muafakat dengan nas Al-Quran dan hadis. Bukan ilmu kalam yang didakwa sebagai sesat, seperti mana yang didakwa oleh sebahagian kelompok. Kenapa? Ilmu kalam ni lah ilmu yang muafakat dengan Quran hadis. Ulama bincang habis dah. Kalau puak Wahbi, dia kata apa? Ilmu falsafah, pemikiran akal. Akal pun kena guna. Kalau tak ada akal, hang bodoh habis. Hang letak tak kena. Hukum adat, hampir kata hukum syarak. Hukum syarak, hampir kata hukum akal. Hukum wadak, hampir kata hukum syarak. Jadi faedah akal tu Allah Ta'ala bagi dekat kita besar. Kerana dengan sabab akal dan sabit akal, sabit taklif. Sebab akal, sabit taklif. Tak sebab akal, tak sabit taklif. Dengan sebab akal, baru sabit taklif. Tu. Besarlah akal ni. Orang yang ada akal, dia tak gunakan akal dia untuk kenal Allah, orang itu dinamakan kufur nikmat. Sebab apa? Sebab nikmat akal itu untuk kenal Tuhan yang paling utama. Hak wajib, tiba-tiba wajib dia tak turut, maka dia dinamakan sebagai orang yang kufur nikmat. Sebagaimana orang yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat, boleh menampak, boleh lihat, tiba-tiba dia lihat, dia nampak, dia tengok benda yang menyalahi kehendak Tuhan, itu dinamakan kufur nikmat. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sikit sangat hamba aku yang betul bersyukur dengan Allah. Pendek kata, orang yang ada akal, sempurna akal dia, lalu dia tidak menggunakan akal dia untuk kenal Tuhan, maka orang tu orang yang kufur nikmat. Nikmat apa? Nikmat akal. Orang duk ceramah hari ni, jangan kita jadi kufur nikmat. Tu tasawuf. Tapi humi kepada tasawuf, hang tak sedar. Apa dia? Akal. Apa dia faedah akal? Kenal Tuhan. Habuan menyuluh, yang i'tikad, yang berhukum, yang jadi hakim, roh. Akal habuan suluh, yang jadi hakim, roh. Yang menghukum, roh. Yang mentasawurkan sesuatu itu ialah akal yang sempurna. Bila sabit akal yang sempurna, barulah berlaku qadhiyah sughra kubra. Kalau orang dia sebab dia nak letakkan satu kemudian satu, itu kena orang yang punya akal yang cerdik, akal yang bijak. Kalau macam ni jadi macam mana? Kalau macam ni jadi macam mana? Kalau macam ni pula macam mana jadi? Kalau macam ni macam mana jadi? Ikut kaedah dia. Jadi hayat ni dinamakan sebagai tariq, jalanan, orang panggil apa? Cara menaik. Kebiasaan ulama, tutup guru kita, dia tulis kudrat dulu. Tapi dalam kitab ni pada hamba salahi dia tahu kan.
Ni pun hamba salahi juga. Tapi bukan kitab dia saja, bahkan kitab-kitab yang lain pun ada juga. Artinya hayat penghidup, bukan penghidup. Artinya hayat penghidup. Artinya yakni alih bahasa. Bukan makna lagi. Alih bahasa baru. Kalau penghidup tu makna dia, maka bahasa lain tak ada makna. Orang yang bangsa India berbahasa Urdu, orang yang bangsa orang yang bangsa Cina berbahasa Cina, maka orang tu tak sabit makna lah hayat dekat dia. Hanya orang Melayu saja wajib mengaji tauhid gitu. Dah. Kerana apa? Kerana arti di sini bukan arti dengan makna murad, tapi arti dengan makna terjemah. Arti bagi dua makna. Yang pertama arti yang mana murad, yang kedua arti yang mana terjemah. Maka di sini artinya iaitulah terjemah. Terjemah. Apa dia hayat? Terjemah dia penghidup. Penghidup. Pasal apa terjemah penghidup? Balik pada ulama tauhid, kita kata esok boleh nampak zat Tuhan. Bila boleh nampak zat Tuhan, ahli sunnah wal jamaah tak menafikan subutnya sifat ma'ani pada Allah. Berarti kalau boleh nampak zat Tuhan dalam syurga esok dengan tiada kaif, maka nampak sekalilah dengan sifat ma'aninya. Maka apa bahasa yang kita boleh letakkan pada akal orang Melayu supaya dia dapat faham bahawa sifat ma'ani boleh nampak sekali dengan zat? Bahasa yang paling mudah yang kita boleh faham perkara tu ada, maka letaknya penghidup. Kalau kita hidup tak? Hidup. Kita hidup dengan apa? Kita hidup dengan roh. Nampak tak? Tak nampak. Allah hidup tak? Hidup. Hidup dengan apa? Dengan sifat penghidup. Boleh nampak tak? Boleh nampak. Ikut mana? Itu dia kata terjemah dengan masdar. Tak boleh terjemah dengan penghidup, kena terjemah dengan hidup. Bila terjemah dengan hidup, persoalannya hidup esok boleh nampak tak? Hidup esok dalam syurga esok ni, hidup tu boleh nampak tak? Hang fikir tengok. Hidup ni masa reti. Nampak orang duk berjalan, bukan nampak hidup. Reti kata dia hidup. Boleh faham kata dia tu hidup. Sebab dia bukan bangsa mewujud. Dia hanya bangsa subut, iktibar. Reti dia akal. Tu. Bangsa dia subut, iktibari, reti dia akal. Kalau kata hayat artinya hidup, kan mereka tak mau apa kan? Mereka tak mau apa. Tak apalah kalau tak mau apa, tak apalah hang pakailah tak mau apa pun. Hang boleh artinya hidup, tapi syarat dia hang kena iktikad bahawa esok hidup tu hang boleh nampak. Persoalannya hang pergi buat kajian bahasa, sesuai ke tak sesuai, hidup tu guna untuk perkara mewujud. Sesuai tak? Kita hak mengaji jalanan kitab ni, kita hak mengaji cara kitab ni, mungkin kita kata aku faham, tapi hak orang tak mengaji dia faham tak? Dia tak faham. Dia sebab tu kepala otak ni kena buka. Kalau hang sekat, sampai bila tak masuk? Kalau nak cari kebenaran ulama, insya-Allah jumpa. Kalau hang nak cari kesesatan ulama, hang akan jumpa kesesatan. Kan? Abu Yazid Al-Bustami, satu hari anak murid dia, anak murid yang mengaji dengan dia lah, duduk dalam majlis dia, kata kat dia, "Hai Tok Syekh, pasal apa aku nampak muka hang macam babi?" Tok
Tok Syekh kata, kerana hang tu dalam hati hang ada babi. Senang kan? Hei Tok Syekh, kenapa aku lihat muka engkau tu macam dengan babi? Kerana dalam hati engkau tu babi. Maka sebab tu kau nampak aku macam dengan babi. Faedahnya, kalau kita melihat orang itu punya kebenaran, kita akan benar. Kalau kita melihat orang itu punya kesesatan, kita yang punya kesesatan. Kecuali kesesatan yang nyata, yang menyalahi nas Quran dan menyalahi nas hadis. Lepas tuduh kitab pada ni bukan Asy'ariyah. Itu nak debit tabi'i tu. Nak tuduh kitab pada bukan Asy'ariyah. Kalau bukan Asy'ariyah, menentang apa? Depa tuduh Dawani pula dah. Depa kata Dawani. Menentang apa? So urai lagi berhabis. Payah dah banyak benda. Saya gitu saya nak suruh kalau kata ni hang baca tengok aku nak dengar. Dan hang kata kitab ni tak betul. Hang baca hang omeh hang betul ke mana? Kan? Lagu tu ya. Okey, dia kata apa hidup ni tak boleh pakai, tak kena dengan Asy'ariyah. Okey tak apa. Hak kena dengan Asy'ariyah ke mana? Hidup. Okey tak apa mai aku nak tanya. Mai kita pegang himpun-himpun kawan-kawan hak mengaji, lama-lama dengan Tok Guru Allah Yarham, Tok Wisaleh, Tok Ujiman apa semua, kita himpun, pi tanya. Baru timbul jawapan. Kalau soalan kami pun hang tak boleh jawab, hang jangan duk tanya kitab Tok Guru yang dah mati. Dia jawab muka hang berjabu. Kalau hang boleh jawab soalan kami, bukan bererti hang menang. Bukan. Kerana Tok Guru tuan pengarang dia dah tak ada. Kan? Satu orang yang berlawan dengan 1000 orang yang dah mati. Lawan menang siapa? Hak seorang tu lah, ada orang lain mati habis dah. Menang kat hang lah. Ini bukan persoalan mujassimah. Ini bahasa sahaja. Tetapi bahasa sudah tunjuk atas makna. Kullu lafdhin dalun ala ma'anin yaliqu bih. Setiap lafaz itu menunjuk di atas makna-makna. Satu lafaz boleh barangkali ada 5 makna. Tu. Artinya apa hidup? Pasal apa hidup? Pasal sifat, bukan penghidup. Penghidup tu takluk. Bukan penghidup tu takluk. Takluk mana? Takluk bagi kudrat yang tanjidi hadis. Kalau perhidup sifatun qadimatun azaliyatun mawjudatun qaimatun. Itu sifat perhidup. Itu takrif dia. Mungkin cara kita kata lagu ni, orang nak tolak perkataan kita, mungkin dia ada cara lain. Itulah. Tapi kalau seorang sepadan sana, seorang sepadan sini, bila nak timbul isunya, bila nak timbul kebenaran. Kena pula malam ni baca kudrat, baca ma'ani pula nah. Tu dia. Perhidup Allah Ta'ala idza utliqa sifah bima'na al-ismi dunal masdari. Apabila disebut sifat, maka yang dimaksudkan dengan sifat tersebut ialah ismi. Ismi tu kena faham gitu. Dunal masdar, bukan masdar. Apa dia ismi? Ismi bukan ismi bagi musamma. Bukan ismi bagi musamma. Kalau ismi ada musamma dah. Kita kata boleh lupa dah. Dia ada tu 2-3 lagi istilah dia, lupa. Baik. Ismi bukan ismi yang makna ismun musamma tu. Ismi yang dimaksudkan di sini ialah ismi itu diri makna. Tu. Diri makna sifat tu.
Kerana apa? Kerana yang dikatakan dunal masdar, bukan masdar itu, bukan masdar itu. Macam mana? Masdar ni perbuatan, hadas. Hadas. Kemudian kalau ismi dun apa nama bimakna ismi dunal masdari, bukan masdar, masdar yang dimasukkan ialah hadas, perbuatan. Kemudian yang dimasukkan dengan ismi itu apa dia? Makna. Aduh, lupa dah. Dia tarik tak mai. Dia ada dua istilah tuan tu. Tarik tak mai. Tak mai, dia ada dua istilah tu. Ismi. Dengan makna. Bila kata dunal masdar, dia menafikan masdar tu apa dia? Masdar tu hadas yang merupakan perbuatan bagi sesuatu tak sifat. Masdar yang merupakan perbuatan bagi sesuatu sifat. Itu secara umum. Kenapa? Kerana bukan semua sifat ma'ani itu hadas. Bukan semua sifat ma'ani itu ada takluk dia, bukan. Sifat ayat tak ada takluk. Bila sifat ayat tak ada takluk, bukan kata sifat tu penghidup, takluk dia penghidup dah. Sifat ayat ialah takluk pada dirinya. Tu dia ada istilah lagi, nak kena simak balik. Lama tak ukarkan. Jadi dia sifat hayat itu dia bertakluk pada dirinya sendiri. Tu. Bukan bertakluk pada sesuatu yang lain. Seperti mana takluk pada kebanyakan sifat ma'ani. Tu. Habis apa takluknya sifat hayat ni? Takluk sifat hayat ialah takluk dirinya pada zat. Satu takluk sifat hayat. Apabila takluk sifat hayat, takluk dirinya itu pada zat. Itu hayat. Bukan sebagaimana sifat ma'ani yang lain. Kerana sifat ma'ani yang lain, takluknya itu pada sesuatu yang lain selain daripada bertakluk dirinya sifat itu pada zat. Itu takluk yang masyhur dalam perbahasan ma'ani. Cuma diri sifat hayat ni takluk lah. Ya, takluk. Mana boleh kata sifat hayat tak ada takluk terus? Takluk belah mana? Kalau kita kata sifat hayat tak ada takluk, ya, takluk mana? Ni secara umum orang pondok mengaji kitab faham dah. Tapi kalau secara kita detail, adakah sifat hayat ni tak takluk? Sifat hayat takluk. Takluk mana? Takluk dirinya pada zat. Itu. Kenapa? Kerana bertakluk secara maujud dirinya itu pada zat. Berdiri dia pada zat. Adapun sifat-sifat ma'ani yang lain bertakluk dengan dua takluk. Kalau gitu sifat hayat bertakluk hanya dengan satu takluk. Apa dia? Berdiri ia pada zat Allah Ta'ala. Itu takluk juga. Nama takluk juga tu. Tu. Tak main. Ada 2-3 benda tak ni. Baik. Penghidup. Penghidup Allah Ta'ala. Apa dia penghidup? Sifat. Iaitu penghidup. Sifat. Bila kata sifat penghidup bukannya zat. Itu diri penghidup. Bukan zat. Tapi bukan dia selain dari zat. Dia bukan zat. Zat bukan.
Apa dia macam mana Din? Lupa? Ha? Hiya apa? Wahya hum bukan wahum. Hiya wala ghairuhu tu. Ha, macam mana? Tak ingat dah? Allah. Huwa wala hiya kan? Huwa wala hiya. Hiya wala ghairuhu. Ghairuhu huwa. Huwa zat. Huwa wala hiya. Zat bukan sifat, tapi sifat bukan selain dari zat. Kenapa? Kerana sifat sentiasa berdiri pada zat. Betul tak? Tak betul ya bang? Saya pun lupa kan? Bukan tahu kita otak koman ni. Iaitu sifat yang sedia. Apa dia apa hidup? Sifat yang sedia. Bila kata sifat, kena faham dah. Takyin makna sifat bukannya zat. Apa dia sifat? Secara orang panggil apa alal itlaq, iaitulah maqama bi ghairi. Maqama bil ghair. Sesuatu yang berdiri pada sesuatu yang lain dengan makna ada dirinya pada sesuatu yang lain, hanya khusus pada sifat makni. Itlaq sifat, sifat makni. Ini dalam kitab yang berlambak lah sebut. Alal itlaq sifat makni, alal itlaq sifat makni. Setengah tu dia duk celaru lagi. Macam mana ulama boleh keluar kata sifat makni ni ada diri? Dia celaru lagi tu. Saya pun kadang-kadang iskal tu datang, kita pun jadi terpenin je tau. Kita duk mengaji, duk mengaku elok dah ni. Bila main iskal tu, macam mana sifat ulama boleh istimbatkan sifat makni sebagai sifat yang mawjud ni? Macam mana ni? Ikut sami'un, basirun, sirah mubalaghah, amsilah mubalaghah. Tak nampak. Ikut mana? Kono ikut balaghah, kono ikut idafat. Tu dia nak kuih-kuih cerah. Jadi banyak cara ulama, macam mana ulama boleh istimbatkan sifat makni ni adalah sifatun mawjudah. Bukan sengaja reka-reka daripada para ulama, tapi nas dia daripada Quran. Itu pun ada lagi mai duk kata betul ke sifat makni ni ada diri pada zat. Dia duk kira nak jadi lawan ulama, habis ulama dia nak lawan. Sedangkan ulama dulu semua muafakat dan ijma' dah sifatun mawjudatun. Dia nak lari. Dia cuba nak cari rempah cabai sendiri. Faham tak? Betul tak Orang Lutfi? Orang hari ni dia cuba nak cari rempah cabai sendiri. Dia baru pergi mengaji. Kira kita ginilah. Kita pergi mengaji bab herba. Ulama dulu siap dah herba dalam botol. Bagi kita hidang makan. Dia pergi mengaji pula bab herba. Pergi mengaji bab herba, dia mulalah cari rempah cabai. Nak buat herba. Untuk apa? Nak rawat rasdo. Silap campur herba dengan ilmu yang dia baru pergi mengaji tadi ni. Segi rasdung jadi habis lingkur. Ibarat dia lagu tu kan. Saya secara peribadi saya tak berani nak kata ulama benar. Hatta Ibnu Taimiyah sendiri kalau benda tu ulama kata hak ni bab ni betul, kita pakai dia betul. Ulama ra'i kata dia betul bab ni. Muhammad bin Abdul Wahab tak ikut dia. Ada hak yang dia kata ulama Muhammad bin Abdul Wahab tak ikut dia. Ada hak yang dia kata perkataan tu yang terlampau teruk sampai Wahabi sendiri pun tak boleh ikut dia. Jadi hak mana ulama kata dia betul, kita kata dia betul. Hak ulama kata tak betul, tak betul. Kata nak pandai-pandai kita tak berani. Ilmu kita tak cukup. Kita rasa kita berasa ilmu kita tak cukup. Kalau 70% buat kajian kitab Asy'ariyah. Bukan hang mengaji hang buat kajian, buat mentang apa? Kajian puak Yahudi buat kajian berlemak lagi penampak tu. Apa untung kajian ni? Innamal ilmu bitta'allum, ta'allum tu. Bina kekuatan ilmu dengan ta'allum, bukan bina kekuatan ilmu dengan kajian.
Kalau hang bina kekuatan ilmu dengan kajian, berapa banyak profesor yang bawa profesor Yahudi yang ajak subjek Islam. Kajian tu. Oh kalau gitu ilmu hak kami ngaji bukan kita harap ni kami tak boleh buka. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Maksud dia, kita first kali, mula-mula sekali kita letakkan ulama yang dah lama ulama angkat ni sebagai orang yang betul, yang memimpin, kita letakkan dia dulu sebagai dia orang yang betul. Dan saya kena kot tu lah. Bukan dengar lagi pun, saya tak dengar pun. Cuma guna lah. Tak mau nak dengar. Dengar lagi dia sakit hati. Dengar dekat tu ha. Ish, tak mau dengar. Pergi jumpalah anak-anak murid Panair tu ramai lagi. Pergi jumpa. Bukan duk cari orang yang sependapat dengan kita buat mentambah. Kan? Dia duk cari orang yang sependapat dengan dia. Lepas tu himpun-himpun buat kumpulan hantam. Bodoh lagu tu. Pergilah jumpa. Baba Mak Mawi ada lagi. Berapa banyak bamba-bamba tua di petani tu banyak lagi. Hak di Kedah banyak lagi. Pak Nyai Izzuddin dah lagi nak menekan Panair ni. Pergilah. Saya duk perhati buat ni. Saya duk perhati secara peribadi, saya perhati. Dia pun tak salam tu Tok Guru pondok kita. Dia pun tak salam. Betul tak? Aku perhati ni. Kita perhati tengok, oh depa ni gini oh. Memanglah ahli sunnah jemaah. Tapi dia pun tak salam pun. Dia pun tak berapa nak salam. Tok Guru tua. Tapi kita sungguh pun begitu budak-budak pondok kita ni, Allah. Budi orang kata apa budak-budak pondok ni, alhamdulillah lah dari segi sudut taat guru, hormat guru tu alhamdulillah. Ziarahnya, khidmatnya. Kan? Ziarahnya, khidmatnya lepas Tok Guru tak ada pun pergi cari lagi makam Tok Guru. Oh ni akhlak. Tapi kita kalau kita tak duduk dalam level tu, kita tak duduk dalam kelompok tu, jadi macam seolah-olah macam nampak tak salam. Tak salam. Hak duk pergi jumpa Pak Nyai Izzuddin tu. Pak anak Melaka Panair tu. Siapa dia? Dalam isu bab ni apa pergi jumpa tu? Pak Nyai Izzuddin yang alim tauhid. Tapi dia tak mai bawa kitab Panair ni. Dia tak bawa pasal apa? Dia ni mengaji bidang hadis, tapi dia alim tauhid. Tu mufti Kedah tu, apa nama Allah ya rahmat nak sebut tu, Pak Lang Din tu, mantan mufti Kedah tu, alim tauhid tu. Syekh Nuruddin alim tauhid. Tapi pasal apa depa tak kalut ke tauhid? Pasal depa ni pi cenderung ke arah hadis, ke arah sirah, tafsir, sejarah. Pi tanya depa, aku tak reti. Duk tahu orang situ. Kita pendekar silat tak sanggup. Baru 2-3 kat. Saya berani kata gini, saya berani kata gunilah. Kalau kitab Panair ni tak betul, okey, kita buat satu majlis, minta orang yang kata tak betul, tolong baca kitab ni. Kami yang ikut cara kitab Panair ni, kami nak duk tanya. Hak ni ibarat ni kata kok mana? Dalam mantik lagu mana? Idafat apa? Nah. Apa dia sirah dia? Ma'ani dia kok mana? Bayan dia kok mana? Badi' dia kok mana? Kita nak tanya hak tu kan. Tolong takdir Ustaz. Dia ni mai kok mana? Nak minta tu kan. Iaitu sifat yang sedia dah. Nah, kita mengaji tauhid ni aku ni. Bila kita baca iaitu sifat, sini dah faham dah. Apa dia? Nak pergi cepat. Apa dia? Sifat. Baik. Iaitu sifat. Apa dia? Apa dia? Tak menangkap. Kau sepak kau wayar putih lah. Wayar putih ni tak boleh karan, tak boleh jalan lah. Tu gunanya ilmu tauhid. Tok Guru, Allah ya Rahab Tok Guru dulu ni. Siapa duduk depan sahih kena tanya. Ilmu tauhid dia gitu, kita tanya. Apa dia sifat? Apa dia sifat? Lepas tu kita ni hak mengaji, hak banyak mengaji lama ni jawab lah.
Sifat itu terbahagi kepada dua takrif, satu takrif khas dan satu takrif am. Bermula takrif khas itu, cara jawab soalan ni. Takrif khas itu ialah khusus kepada sifat makni yang memberi maksud sekian-sekian, dan takrif am itu ialah menuju kepada beberapa sifat, kepada bahagian-bahagian sifat yang memberikan makna-makna yang tertentu. Lepas tu tak ada isyarah. Tu boleh buat tesis guru-guru. Habis. Ni Syarqawi ni tesis dah. Betul tak? Tesis lah. Ulama dulu banyak tesis tu. Depa sekarang apa bidang? Apa dia sifat? Apa dia sifat takrif dia? Maqama bi nafsi, maqama bil ghair, dengan ma yata'allaqu bi syai'. Maqama bil ghair dan ma yata'allaqu bi syai'. Ta'alluqan wujud subutiyan, adamiyan, wujudiyan, haliyan. Itu ta'alluqnya. Kan? Sifat kan? Ma yata'allaqu bi syai', itu ta'rifnya secara umum. Ta'alluqan thubutiyan, satu. Ta'alluqan intifaiyan, ta'alluq adabiyan pun boleh. Ta'alluqan intifaiyan, ta'alluqan wujudiyan, ta'alluqan haliyan. Itu sifat. Ma yata'allaqu bi syai'. Yang keduanya maqama bil ghair, suatu yang berdiri dengan suatu yang lain. Maqama bil ghair. Maqama bil ghair ini orang panggil alal itlaq. Nah, alal itlaq yakni apabila semata-mata sebut sifat tanpa dikaitkan ya ta'allaqu. Sifat apa? Sifat salbiyah, ma'nawiyah, nafsiyah. Tu maknanya kalau sebut sifat yang khas, kalau sebut sifat kalau sebut sifat yang am, mesti sebut sekali dengan nama dia. Sifat nafsiyah. Tu faham tak? Boleh Abang Lutfi? Kalau kita nak sebut sifat nafsiyah, mesti kena sebut sifat sekali dengan nama dia. Kita jalan idhafat. Kan? Kemudian kalau kita nak sebut salbiyah, mesti kena sebut sifat salbiyah. Tapi kalau kita nak tuju kepada ma'ani, semata-mata kita sebut sifat saja. Allah itu punya sifat. Apa makna dia? Ma'ani. Allah itu punya sifat. Bila disebutkan Tuhan itu memberi maksud zat dan sifat, orang tak nampak dah sifat salbiyah. Sebab sifat salbiyah tu zat. Orang tak nampak dah sifat maknawiyah. Kerana apa? Sifat maknawiyah itu zat dan sifat. Orang tak nampak dah sifat nafsiyah. Kerana sifat nafsiyah tu zat. Bila disebut Tuhan, maka Tuhan memberi faham zat dan sifat. Apa dia sifat? Ma'ani lah. Satu kata alal itlaq tu. Atas sebut sifat, semata-mata sebut sifat. Boleh. Banyak dah mengaji ni, guru tak tahu dah berapa orang dah. Baik. Ni dengar kata baca kitab baru pula dah. Baca pula dah kitab baru pula dah. Semua baca tauhid ni. Baguslah. Tapi jangan sampai nak sebut sifat tak tahu. Mengaji cara macam mana? Ya, tu nak cara nak kena nak lipat lah. Apa? Kita mengaji ya, hak nak bagi tu Allah. Tapi kena bagi ada kelaku lah. Maknanya kena bagi ada skill dia. Ada skill dia. Mana kena buat nota, kena ada murajaah, kena rajin baca, kena hafal, kena takrif. Nak buat nota.
Lepas kita mengaji, kita buat nota. Lepas kita buat nota, kita hafal nota kita. Lepas kita buat nota, kita hafal nota kita, kita menulis pula nota yang kita hafal tu. Barulah nak jadi bercakap seperti menasyarah. Kan? Bercakap seperti menasyarah. Syarah kitab tu lah, syarah ada dalam kitab tu. Dia copy paste biji. Nampak? Jadi, iaitu sifat yang sedia. Apa dia yang sedia? Yang sedia adanya. Apa dia ni? Iaitu sifat yang sedia adanya. Apa dia? Nak takdir kat mana? Boleh 2, 3 takdir. Bagi satu takdir dia. Iaitu sifat yang sedia adanya. Takdir lah mana? Dia lah qadim lah. Tak apa lah takdir ke mana? Sedia tu qadim lah. Tak takdir ke mana? Iaitu sifat, yakni bukannya zat yang sedia adanya. Sedia adanya sifat. Takluk pada dirinya yang bertakluk pada zat. Itu sifat yang sedia adanya. Maksud dia gini. Kena kata gini. Iaitu sifat yang sedia adanya, kena faham. Tiap-tiap sifat bersifat dengan sifat yang lain. Seperti sifat ma'ani bersifat dengan 5 sifat salbi sifat. Betul tak? Tiap-tiap sifat ma'ani bersifat pula dengan 5 sifat salbi sifat. Seperti sifat ma'ani bersifat dengan sifatnya qidam. Sifat ma'ani bersifatnya dengan sifat baqa. Sifat ma'ani bersifat pula dengan sifat mukhalafah. Sebab itulah ada kira-kira cerita sebut kata kitab sifat salbi 100. Kitab salbi 100 kenapa? Pasal apa dia salbi 100? Sebab apa? Sebab 5 sifat salbi kali dengan 20 sifat. 5 kali 2, 10. Cuma yang jadi isunya, bagaimana cara nak mentakrirkan akan sifat salbiah bersifat dengan sifat salbiah sendiri. Yang ni yang jadi kita jadi putih muda. Ilmu tu tak sampai kat kita. Bukan mana kitab tu tak betul, kita tak boleh nak kata kitab ni tak betul. Dia kirang-karang tu reka-reka dia ke? Barangkali Allah futuh kat dia, buka kat dia. Ilmu tu tak sampai kita, sudahlah. Jangan kata kitab tu salah. 5 kali 20 berapa? Tu yang terbit salbi 100. Apa dia salbi? Salbiah 100. Bukan 4 lagi dah, 100 terus. Kita baru duk bincang salbiah 4. Dia dah terbit main salbiah 100. Wujud bersifat dengan qidam, wujud bersifat dengan baqa, wujud bersifat dengan qiyamu binafsi. Qidam bersifat dengan qidam, nak hurai ke mana? Ni yang Pak Umi hebat saya tu. Dia kata hang jangan nak hurai no. Oi Pak Long nak hurai ke mana? Ilmu tak ada. Pak Long pun tak tahu nak hurai. Mana? Tu tawaduknya tu guru. Hang jangan hurai, dia kata kat dia. Hang duk. Pak Long, saya tak baca. Nak pegang kitab Al-Qur'an pun takut. Gagah-gagah pi ya. Hak mana dobik ya tak. Hang jangan nak hurai. Nak hurai belah mana? Dia saya suruh. Nak hurai belah mana? Dia kata belah mana? Akidah nak hurai belah mana? Saya pun tak tahu nak hurai. Saya kata, aku pun tak tahu ya. Tu Pak Long ni. Tahu. Dah ke dia ada ilmu tapi dia tak mau berkeluar. Kita mana nak tahu. Nak hurai belah mana? Qidam bersifat dengan baqa. Baqa bersifat dengan qidam.
Qidam bersifat dengan qidam. 2 kali qidam. Nak faham kok? Qidam bersifat dengan baqa'. Bersifat dengan baqa' pula qidam tu. Lagi baqa' bersifat dengan qidam pula. Baqa' bersifat dengan baqa'. Baqa' bersifat dengan mukhalafah, gagah lagi. Baqa' bersifat dengan baqa'. Zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan baqa' mesti mukhalafah. Itu gagah lagi. Ni kalau qidam bersifat dengan qidam, nak hurai kot mana? Tak apa renung. Tok guru pupuk main buah kemas juga. Tak kata apa. Dia kata, abang pelan. Abang pelan. Jangan nak baca lah. Tak baca belum. Tak apa ni. Kita pun ada ilmu nak baca kitab dulu tu. Ilmu kita pun harap kedobik ya. Kemudian katanya, iaitu sifat yang sedia adanya. Apa dia yang sedia adanya? Yakni sifat hayat ni bersifat dengan qidam. Tiap-tiap sifat salbiyah, tiap-tiap sifat ma'ni bersifat dengan sifat salbi. Bersifat dengan sifat salbiyah. Kemudian katanya, artinya ada dirinya. Wallahu a'lam. Itu lah.